pada zaman dahulu dalam kurun ke abad 19 macam tu, masyarakat Eropah ni ada ajukan satu corak pemikiran yang di mana dia akan memandang sistem yang timbul dari masyarakat, alam semesta, kebudayaan yang ada dalam komuniti Malaysia. Benda ni boleh difikirkan dan dia boleh dilihat secara waras. Lepas tu, cara pandang ni terus dia mengkritik perilaku masyarakat Eropah dengan mereka ni memulangkan balik sesuatu pada kitab suci, dan benda ni dikenali sebagai teori evolusi kebudayaan. Corak pemikiran ni dia boleh diklasifikasikan sebagai satu pendapat yang memberitahu bahawa terdapat kebenaran dalam tata tertib perkembangan yang melintasi sejarah kebudayaan dengan perlahan, tapi benda ni tak akan berlaku. So, selain itu, perjuangan ajaran-ajaran agama dah memang mula sejak beberapa lama antara masyarakat dengan pendapat baru. Tapi dia agak berbeza dan berlainan dengan masyarakat Eropah pada waktu itu. Teori evolusi ni dia kemukakan satu perubahan yang terjadi secara perlahan, tetapi dia ikut tahap dia. Dalam arti kata lain, masyarakat menghadapi proses evolusi yang berlainan. Oleh sebab tu, kita boleh nampak masa tu yang semua masyarakat tu dia ada perbezaan dalam kebudayaan. Tetapi macam mana pun, dia ada juga masyarakat yang dah maju dan ada juga masyarakat yang belum maju waktu itu. Teori evolusi ni dia juga ada menceritakan yang manusia ni dia berasal pada kera. Lepas tu, teori ni dikenali sebagai teori polemis yang sehingga kini dia masih berlanjutan dalam para ilmuwan besar dunia. So, sejak teori ni muncul, semua ilmuwan dia berjuang untuk kemukakan dia orang punya hujah dengan pelbagai kelengkapan intelektual yang kuat, dengan seiring dengan latar belakang keilmuan, sosial budaya dan keagamaan yang mereka ada. Tu sejak dahulu lagi, teori ni memang dikemukakan oleh ilmuwan dari bidang sains, tetapi ada sebahagian kecil mereka yang tidak bersetuju dengan teori ni. Walau bagaimanapun, tokoh agama pada awalnya agak berbeza kerana mereka berlawanan dengan teori, tetapi adanya segelintirnya bersikap sederhana. Seperti semua yang tahu, teori evolusi pertama ni bukan dibentangkan oleh Darwin, tapi teori ni telah diketahui dan dikenali sehingga ke Yunani kuno. Selain itu, Thales dan Anaximander, diorang pernah membahaskan pasal sejarah biota laut dan evolusi kehidupan. Pythagoras pula dengan Xanthus dan Empedocles pernah juga mengemukakan topik yang sama dalam penulisan mereka. Harun Yahya ataupun Adnan Oktar, kita kenal dia sebagai Adnan Oktar, beliau adalah seorang tokoh Muslim yang banyak mengkritik teori Darwin. Sebab dia kritik teori Darwin ni kerana peraturannya yang berasaskan fahaman mentalism dan mekanismenya menggunakan pilihan alamiah, dan mutasi dia juga akan beroperasi secara neutral dan kebetulan. Tapi teori beliau agak tak sesuai sebab dia secara langsung menolak Allah sebagai penguasa, pencipta dan pentadbir alam semesta. Harun Yahya ni juga dia banyak mengkritik teori dari sudut sains, agama dan falsafah yang dia agak berbeza daripada sarjana Islam yang lain. Dia banyak sangat kecam sarjana Islam yang lain dengan banyak beri kritikan. Daripada penyelidikan, diorang dapati yang teori daripada Harun Yahya ni dia ada asas dan kekuatannya sendiri, seperti hasil penyelidikan dan kajian saintifik yang berwibawa serta segala fakta sains dan falsafah serta dalil-dalil nakil. Yang membezakan kecaman Harun Yahya ni dengan sarjana Islam ialah Harun Yahya ni dia menghubungkan kritikan daripada perspektif falsafah, sains dan Islam. Jadi kritikan dia ni telah membuktikan bahawa berlakunya makna yang berbeza dalam ayat-ayat yang terlibat. Teori evolusi ni terbahagi kepada dua.
teori evolusi universal dan teori evolusi multilinear. Teori evolusi universal ni dia ulaskan tentang sebuah kebudayaan yang dalam komuniti dia manusia yang hasilnya daripada pemakaian atau penggunaan teknologi yang digunakan dalam fasa kembangan mereka. Tapi manakala yang teori multilinear ni, kebudayaan yang terjalin erat dengan keadaan lingkungan menyebabkan berlaku evolusi di mana setiap kebudayaan mempunyai culture core seperti teknologi dan organisasi kerja. Jadi kesimpulannya, teori evolusi ni agak sukar untuk kita semua lupa sebab teori Darwin ni dah berusia hampir 150 tahun. Tapi sekarang kan zaman dah moden. So banyak yang kata teori ni adalah sebuah penipuan. Okey, objektif kajian terbahagi pada 3. 1. Menceritakan asal-usul dan latar belakang Harun Yahya dan hubung kaitnya dengan pegangan beliau terhadap teori evolusi Darwin serta sumbangannya dalam gerakan yang mengkritik teori evolusi oleh Darwin. Kedua, mempamerkan sejarah perkembangan teori evolusi Darwin, prinsip dan mekanisme asas teori tersebut. Ketiga, membuktikan asas-asas penilaian yang digunakan pakai dalam menilai kualiti, kekuatan dan ketepatan kritikan-kritikan Harun terhadap teori evolusi Darwin dan menganalisis kritikan tersebut berdasarkan asas-asas penilaian berkenaan. Saya nak berbincang lanjut tentang isu teori evolution ni daripada segi kajian secara literatur. Okey, seperti yang kita tahu, evolution ni adalah satu kepercayaan di mana dunia ini telah terjadi daripada satu sel tunggal sahaja, dan daripada satu sel tunggal itulah terjadinya pelbagai pembiakan yang menjadikan pelbagai spesies-spesies yang lain, dan benda-benda itu semua terjadinya secara kebetulan ataupun secara alami. Dan percaya ataupun tidak, mereka berfikiran yang kita dan haiwan berkongsi satu nenek moyang sahaja. Okey, Charles Darwin ni adalah seorang naturalis pada satu ketika dahulu, dan dia telah menimbulkan teori lagi seperti proses seleksi alam. Proses seleksi alam yang diperkatakan olehnya adalah seperti pemilihan variasi terhadap makhluk hidup. Okey, untuk senang kata adalah apabila kita tidak inginkan anggota tubuh badan itu ada pada diri kita kerana dia tidak memberi manfaat ataupun alasan yang lain, kita boleh je nak meninggalkannya. Ataupun kita sukakan anggota tubuh badan pada kita boleh mengekalkannya ataupun menambah baik ataupun berevolusi kepada yang lebih maju untuk generasi-generasi yang akan datang. Okey, Darwin juga ada kata perubahan-perubahan ini terjadi disebabkan beberapa faktor seperti iklim, musim dan persekitaran, dan benda-benda yang mendorong mereka untuk berubah seperti nafsu, keselamatan dan kelaparan. Dan beliau juga berfikir bahawasanya asal kehidupan dan spesies itu terjadi disebabkan adaptasi kepada persekitaran, dan mestilah ada kehidupan yang menunjukkan tidak balas berdasarkan kehendaknya ataupun kebenciannya. Okey. Dalam buku Charles Darwin sendiri, iaitu The Origin of Species by Means of Natural Selection, dia telah berkata yang banyak je contoh untuk idea penyelesaian habitat mereka ini, seperti seekor zirafah itu berasalnya daripada seekor rusa yang telah memanjang-manjangkan lehernya untuk mencapai pohon yang lebih tinggi, ataupun seekor beruang itu berevolusi kepada seekor ikan paus untuk berburu di lautan, ataupun lalat itu adalah muncul daripada timbunan-timbunan sampah, dan akhir sekali tikus terbina daripada timbunan gandum. Okey, banyak je lagi contoh-contoh yang dikemukakan oleh mereka. Dan
untuk penemuan-penemuan daripada dulu sampai ke sekarang, tiada pun yang secocok dengan teori ini. Dan teori ini sememangnya gagal untuk dipertahankan, terutamanya sekali pada di negara barat sendiri. Untuk menjadi seorang saintis ataupun untuk menjadi seorang perilmuan, uh, mereka seharusnya memenuhi beberapa syarat. Dan salah satu syarat itu adalah dengan mengakui beberapa teori, dan teori itu termasuklah teori evolusi sendiri. Dan benarlah bahawasanya teori ini adalah tiada nilai saintifik. Yang banyak kepadanya adalah kewajipan ideologi. Okey, telah Allah berfirman dalam surah Nuh ayat 14 seperti wa qad khalaqakum atwara alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa. Dan sesungguhnya kita telah menyaksikan bahawa Allah telah menciptakan dunia ini berperingkat dan diciptakan dalam 6 hari. Dan kita telah disebutkan dalam Al-Quran bahawasanya manusia itu dijadikan dari air mani yang telah diletakkan prosesnya di dalam rahim wanita. Dan bukanlah yang digembar-gemburkan oleh Darwin yang mengatakan kita ni berasalnya daripada seekor kera ataupun berketurunan gorila ataupun chimpanzee. Dan kalaulah kita berfikiran penemuan ini berpandukan dengan sunnah al-wahyu Al-Quran, sunnah al-wahyu, maka kita tidak akan bercanggah sama sekali. Okey, itu saja daripada saya, Nur Ainah. Terima kasih. Hari ini saya akan terangkan tentang cabaran dalam mendepani teori evolusionisme ni. Okey, dia ada 4 cabaran dalam mendepani pemikiran ni lah, teori dan pemikiran ni. Teori dan pemikiran evolusionisme ni. Yang pertama adalah sikap taksub saintis evolusi. Kedua, aspek bipedalisme. Ketiga, sejarah wujudan manusia moden. Dan yang terakhir sekali adalah sikap dan kesilapan golongan Muslim kolonialisme. Okey. Yang pertama adalah sikap taksub saintis evolusi. Okay, saintis evolusi ni, diorang ada satu teori. Diorang berpegang pada satu teori dan diorang taksub sangat dengan teori ni. Itu teori Darwinisme. Teori Darwinisme ni asalnya daripada Charles Darwin. Dia adalah seorang tokoh juga. Dia kalau dulu pernah dengar, dia pernah buat satu teori di mana manusia ni evolusi pada beruk. So ada banyak bukti yang kukuh lah, bagi mereka lah kukuh, yang membuktikan kita ni sebenarnya evolusi pada beruk. So diorang terlampau taksub sangat dengan teori ni dan dia buat buku lagi semua lah. Okay, kemudian pernah dulu lahir seorang tokoh bernama Richard Dawkins pada tahun 1981. Dia mengemukakan pendapat yang dia lebih rela percaya kepada sesuatu tidak logik, malah ianya amat mustahil, daripada meyakini kewujudan Tuhan itu sendiri. Maksudnya dia tak percaya, dia lagi rela tak percaya Tuhan, dan dia lagi rela percaya pada benda yang tak logik, sepertinya manusia pada beruk lah. Dan kalau kita fikir, memang mustahil kita pada beruk lah, sebab kita punya sifat lain. Kemudian daripada segi aspek bipedalisme pula, yang kedua lah. Okay, bipedalisme ni, dia adalah keistimewaan yang hanya ada pada manusia saja, iaitu keupayaan berdiri secara tegak dengan lurus. So mamalia lain pun tak ada sifat bipedalisme ni, hanya kita je ada. Ini bipedalisme ni boleh digunakan, ini digunakan untuk mencegah lah teori Darwinisme ni. Sebab beruk memang boleh jalan dua kaki, tapi dia tak boleh jalan straight. Dia tak boleh berjalan dua kaki secara tegak. Tapi untuk manusia kita boleh, kita special case. Okay, kemudian sejarah kewujudan manusia moden. Okay, dulu memang dah ada dah manusia, tapi bukan beruk lah. Okay, dulu pernah dikejutkan penemuan fosil rangka tulang kanak-kanak yang berumur 11 tahun yang dianggarkan berusia kira-kira 800,000 tahun, yang menyerupai manusia moden sekarang ni sepenuhnya. Kerana mustahil
ditemukan seperti itu, maksudnya kalau dah zaman dulu dah ada rangka tulang kat kanak, dan maksudnya zaman dulu dah ada manusia macam sekarang. Maksudnya teori bahawa Darwinisme mengatakan dulu manusia berasal daripada buruk salah. So saintis ni memang takut lah sebab teori diorang salah. Tapi diorang menolak penemuan ini daripada manusia yang fosil zaman dahulu manusia punya digelarkan sebagai Homo sapien. Tapi sebab diorang tak boleh menerimanya, diorang menukarkan nama fosil manusia sebagai Homo antecessordens. Dan ini adalah sebagai salah satu cara diorang nak tutup penemuan itu lah. Diorang nak kata yang manusia ni sebenarnya dulu memang buruk, walaupun penemuan fosil kanak-kanak tu menyerupai manusia zaman sekarang. Diorang takkan terima juga. Jadi diorang menggelarkan sebagai Homo antecessordens. Tapi kita kena percayalah, manusia memang daripada dulu memang dah wujud, bukannya daripada evolusi buruk ataupun kera, tak. Yang terakhir adalah sikap dan kesilapan golongan pro-Darwinisme. Yang terakhir ni sebenarnya saya nak cakap adalah ada juga orang Muslim yang menyokong teori Darwinisme ni walaupun ia tidak logik. Daripada segi akal pun tak logik sebenarnya, dia hanya teori je. Tapi kalau kita orang Muslim, kita kena wajib percaya lah. Kena wajib percaya yang manusia ni bukan daripada beruk apa semua, tak. Kita memang diciptakan daripada Tuhan sendiri, daripada Nabi Adam. Okey. Ada orang Muslim, ada jenis orang Muslim yang menyokong teori ni. Dia 3 golongan. Yang pertama ni, dia orang yakin, orang Muslim ni yakin, orang Muslim jenis ni dia yakin yang teori ni dia dibuktikan dengan saintifik. Memang diorang percaya dan diorang kukuhkan penemuan ini dengan bukti saintifik. Yang kedua, ada juga orang yang menyokong teori ni tapi dia tak ambil tahu pun tentang bukti apa semua. Dia hanya menyokong je, dia percaya juga. Dia tak kisah walaupun bukti-bukti itu membuktikan teori Darwinisme ni salah. Yang ketiga sekali ialah orang yang tak ada cukup maklumat tentang teori Darwinisme ni dan diorang percaya. Diorang percaya. Walaupun diorang tak ada maklumat tapi diorang percaya juga. Diorang percaya membetul-tuli lah. Okay. Itu sangat teruk lah. Ketiga-tiga golongan ini sangat perlu dikritik dan diorang perlu diubah, kerana teori Darwinisme ni sangat lari daripada ajaran agama Islam. Okey, saya ingin selitkan ayat Quran. Izza qala rabbuka lil malaikati inni khaliq basyaran min tin. Maksudnya ialah ingatkan peristiwa ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia Adam dari tanah. Surah As-Sa'd ayat 38. Golongan evolusi ni dia telah mentafsirkan ayat ini, inni khaliqun basyaran min tin. Silap saya. Inni khaliqun basyaran min tin sebagai menunjukkan proses penciptaan yang mengambil masa yang panjang. Bagi menyokong tafsiran mereka di atas, mereka membuat salah satu teori yang berlainan untuk membahas balik apa yang golongan-golongan Darwinisme ni kemukakan. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Ramadan tiba, Ramadan tiba, saya akan membincangkan tentang implikasi pemikiran evolutionism. Implikasi pertama ialah kesan mutasi. Golongan evolutionism ini menjadikan mutasi iaitu salah satu mekanisme yang menghasilkan spesies yang baru sebagai salah satu mekanisme evolusi. Eksperimen-eksperimen yang
dijalankan oleh saintis evolusi malangnya tidak menunjukkan sebarang kesan positif. Malah ia melahirkan individu yang cacat, liar dan mandul. Dalam konteks manusia pula, kecacatan seperti Mongolism, Down syndrome dan twin chat yang terjadi akibat daripada mutasi. Dan oleh itu, mutasi tidak boleh digunakan untuk menyokong teori evolusi ini kerana kesannya akan memudaratkan organisma itu. Selain itu, tiada penambahan maklumat baru ke dalam sel DNA organisma. Dan yang terakhir, perubahan yang disebabkan oleh mutasi tidak boleh diwariskan ke generasi seterusnya kerana mutasi tidak berlaku dalam sel-sel gamet. Dalam isu ini, mutasi telah diakui oleh bidang biologi bahawa ianya boleh membawa maut kerana kesan buruknya lebih banyak jika hendak dibandingkan dengan kesan positifnya. Kesimpulannya, fahaman materialism ini bersifat bermanfaat kepada manusia tanpa menghiraukan akibat terhadap organisma lain. Dengan kata lain, ianya bersifat tidak berperikemanusiaan kerana ianya lebih kepada kepentingan diri sendiri sahaja. Implikasi keduanya pula ialah kepercayaan manusia berasal dari beruk. Teori evolusi ini menyatakan bahawa manusia dan beruk merupakan spesies yang sama kerana dipercayai daripada moyang yang sama. Mereka percaya bahawa manusia dan beruk berevolusi daripada satu tahap ke tahap seterusnya, iaitu pada tahap yang pertama menjadi manusia moden dan yang kedua pula berubah menjadi seekor beruk. Teori ini dinyatakan kerana pertemuan fosil-fosil beruk yang membuat dan mereka membuat tafsiran menggunakan sebahagian fosil-fosil tersebut. Mereka menyusun tengkorak beruk tersebut bermula dari saiz yang kecil hingga ke saiz yang besar. Selain itu, mereka juga mencampurkan tulang-tulang manusia telah pupuh selama bertahun dahulu dan daripada situlah terciptanya teori tersebut. Harun Yahya, seorang tokoh agamawan, menegaskan bahawa beruk dan manusia bukanlah dari satu spesies yang sama, dan ini tidak mungkin kerana seekor haiwan tidak mungkin boleh berubah jadi seorang manusia yang cukup sifatnya, yang berfikir, yang mempunyai akal, yang mampu melakukan aktiviti harian, makan, minum, bekerja dan sebagainya. Bagi implikasi ketiga pula ialah bertentangan dengan perspektif agama Islam. Teori evolusi ini merupakan ilmu yang ringkas dan padat, namun ini sebenarnya masih mempunyai banyak kelemahannya tersendiri. Kerana teori itu dilihat banyak keraguan sehingga terdapat perbezaan pendapat di kalangan para ahli, terutama mengenai kesan negatif daripada teori ini. Hingga ke hari ini, perbezaan pendapat mengenai teori ini masih belum berakhir. Teori evolusi ini dianggap bertentangan dengan perspektif agama dan ia telah menimbulkan kontroversi yang sangat hebat. Teori ini dianggap telah mengetepikan atau bahkan telah terpesong dari ajaran agami yang sebenarnya. Teori evolusi dan agama merupakan dua perkara yang berbeza dan menjelaskan tentang kehidupan. Secara filosofis, kebenaran agama adalah perkara yang mutlak, sedangkan kebenaran evolusi adalah perkara yang relatif semata-mata. Implikasi paling besar kepada masyarakat mengenai teori ini ialah salah satunya mereka percaya kepada perubahan manusia berasal dari beruk seperti yang telah dibincangkan dalam implikasi tadi. Hal ini sekaligus menyebabkan masyarakat menganggap bahawa teori evolusi Darwin adalah bertentangan dengan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Banyak tidak menerima bahawa segala jenis makhluk hidup termasuk manusia berasal dari proses alam. Aliran yang sering dianggap berlawanan dengan teori evolusi adalah penciptaan yang mempercayai bahawa manusia ataupun makhluk hidup dan segala jenisnya diciptakan oleh Tuhan secara terpisah.
Teori evolusi juga dibimbangkan akan mempengaruhi pemahaman umat manusia yang ditakuti dapat merosakkan akidah serta moral dan memberikan kesan negatif dan akhirnya akan memberikan impak kepada kehidupan umat manusia. Agama yang diyakini adalah berbeza dengan teori evolusi yang lebih kepada kepercayaan kepada bahan ilmiah sahaja. رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا. So saya akan membincangkan pasal solusi Islam terhadap pemikiran evolusionisme pada masa kini. So yang pertama, golongan evolusi Darwin ni dia berpegang kepada konsep bahawa bahan atau jirim yang tidak bernyawa boleh merancang sendiri dan menghasilkan benda hidup yang kompleks. Sebagai contoh, benda jirim kalkulator ni, dia ideologi dia orang percaya yang benda ni boleh merancang sendiri. Lepas tu dia boleh menjadi benda hidup yang kompleks, benda ni. Tu ideologi dia orang. Okay, next. Propaganda golongan evolusi yang menggunakan pembentukan semula yang dibuat berdasarkan fosil-fosil yang dijumpai agar selari dengan teori itu sendiri. Lebih berdasarkan spekulasi sebenarnya semata-mata dan agakkan je sebab kebanyakan fosil tersebut dalam keadaan tak sempurna. Contoh, mungkinlah kalau tulang tu dijumpai, ada yang tak ada kaki, tak ada tangan. Macam itulah, dia tak sempurna satu badan, semua ada kebanyakannya. Fosil-fosil itu hanya dapat menggambarkan beberapa sifat asas organisma tersebut, manakala sifat-sifat fizikal lain yang terdiri daripada tisu-tisu lembut yang telah luput dimakan usia. So contoh dia orang jumpa tengkorak. So seperti yang kita tahu, tengkorak manusia dengan tengkorak beruk ataupun orangutan agak sama kalau tanpa tisu-tisu lembut ni. So bila dia orang jumpa, dia orang pasang ideologi, walaupun tanpa tisu ataupun sel-sel yang dah hilang, yang tinggal tulang je, dia orang bagi ideologi yang tu adalah manusia purba yang seakan monyet. Tu. So sebenarnya golongan evolusi telah melakukan pemalsuan atau pentafsiran yang berat sebelah terhadap fosil-fosil yang ditemui dalam usaha membuktikan bahawa teori itu adalah benar. Okey, antara contoh pertama, kaedah penciptaan fosil seperti fosil Piltdown Man yang telah ditemui oleh Charles Dawson pada tahun 1912 di sebuah lombang di England. Dia jumpa sekeping tulang rahang yang menyerupai beruk dengan serpihan tengkorak manusia yang gigi dan tengkoraknya mirip manusia dengan usianya dianggarkan sekitar 5,000 tahun. Okey, dia jumpa dekat dia gali-gali, dia jumpa tulang rahang yang macam beruk tapi tengkorak dia manusia. Rahang beruk, tengkorak manusia. Okey. So dia orang ni gembira lah ingatkan teori Darwin tu betul lah, dia orang fikir. Tapi sebenarnya Piltdown Man ni dibongkar apabila dua kajian telah dijalankan ke atasnya oleh Kenneth Oakley pada tahun 1949 dan oleh Werner pada tahun 1953. Orang Mat Saleh juga yang bongkarkan diorang punya penemuan lah. Keputusan dia menunjukkan bahawa tengkorak tersebut milik seorang manusia berusia 500 tahun. Betul lah, manusia zaman dahulu. Tapi manakala rahang dia pula milik seekor orangutan zaman moden. Maksud dia 500 tahun lepas ada manusia purba yang mati kat kawasan tu. Tapi tiba-tiba pada zaman moden ni ada orang hutan pula yang mati tempat yang sama. So ahli arkeologi ni dia gali-gali dijumpa dalam tempat yang sama. So dia ingatkan apa yang penemuan dia orang tu, tengkorak manusia dan rahang orangutan pada masa yang sama. Dia orang
Dia orang fikir benda tu mati pada masa yang sama, daripada jasad yang sama, padahal bukan. So kaedah yang kedua adalah dengan membina dan melakar semula daripada bahagian fosil-fosil yang tidak sempurna. Pada tahun 1922, Henry Fairfield Osborn, pengurus Muzium Sejarah Alam Semula Jadi Amerika Syarikat, telah menemui sebatang gigi Graham yang mirip sekali dengan kepunyaan manusia dan beruk di Nebraska. Dinamakan Heteropithecus harold-cooki atau lebih dikenali sebagai Nebraska-man. Benda ini boleh dikritik sebenarnya, kerana dengan hanya dia jumpa sebatang gigi Graham, saintis evolusi telah membina semula kepala dan badan Nebraska-man ni lengkap dengan gambaran kehidupan dan keluarganya, walaupun bahagian lain tidak dijumpai. So dengan sebiji gigi Graham, diorang ni macam buat pelah tahu, diorang bina semula, diorang gambarkan balik kehidupan, lepas tu keluarga dia dengan hanya gigi Graham. Benda tu macam tak logik lah, tak patut lah kajian tu. Lepas tu 1927 ada penemuan bahagian lain tengkorak gigi itu yang menunjukkan gigi itu milik seekor babi liar di Amerika Selatan yang telah pupus daripada spesies Prostatenops. Membuatkan para pengkaji diorang ni yang tu terceduk. Yang ketiga ialah dengan mencari makhluk perantaraan yang masih hidup. Makhluk perantaraan ni maksud diorang dia macam diorang percaya dari monyet kepada manusia. Makhluk perantaraan ni adalah dari monyet nak jadi manusia. Maksud dia macam 50% monyet, 50% lagi manusia. Dia manusia yang tak sempurna, ada lagi monyet. Maksud diorang golongan evolusionisme mempercayai bahawa masih wujud makhluk perantaraan yang menyambung proses evolusi beruk kepada manusia di bahagian tertentu dunia yang masih belum dapat dijelajahi. Keyakinan diorang ni telah membawa kepada kisah tragis Ota Benga. Ota Benga ni ialah manusia Afrika yang dijual untuk dijadikan hamba abadi. Seperti yang kita tahu, dekat Amerika Selatan, Afrika Selatan, manusia orang kat sana biasanya macam kita tahu dia macam jongang sikit apa semua kan, rupa dia macam monyet tapi dia orang bukan monyet, dia orang manusia sebenarnya, tapi cuma fizikal dia orang tu macam saya cakap tadi yang gigi jongang apa semua yang tu je, tapi dia orang ni manusia. Lepas tu Ota ni telah ditangkap dan dibawa ke Amerika Syarikat. So orang Amerika Syarikat ni tak pernah jumpa spesies orang manusia yang macam tu, macam orang Amerika. So dia ada orang tangkap Ota Benga dan dihantar ke Amerika Syarikat. Lepas tu dia dipamerkan pula dekat Pesta Dunia St. Louis sebelum dipamerkan di zoo. Kesimpulan, evolusi budaya didefinisikan sebagai satu proses evolusi atau proses pertukaran budaya yang berlaku hingga masa kini. Teori kebudayaan adalah usaha konseptual untuk memahami cara bagaimana manusia menggunakan kebudayaan untuk meneruskan kehidupannya dalam kelompok, mempertahankan kehidupannya dan memelihara keseimbangan dengan dunia yang penuh dengan gaib. Seperti yang kita tahu, kita sebagai manusia dapat menghayati fakta evolusi tersebut dalam pelbagai bentuk seperti dalam bahasa, gaya hidup hingga ke dinamika dalam sistem ekonomi. Teori evolusi menggambarkan bahawa proses perubahan kebudayaan berlaku secara perlahan serta bertahap. Oleh hal demikian, setiap masyarakat menghadapi proses evolusi tidak sama. Oleh hal yang demikian, semua masyarakat memperlihatkan kebudayaan yang berlainan. Terdapat masyarakat yang dikenali telah maju, sedangkan masyarakat yang lain masih tergolong sebagai masyarakat yang tidak maju. Di samping itu, teori evolusi terbahagi kepada dua jenis, iaitu teori evolusi universal dan teori evolusi multilinear. Teori evolusi universal didefinisikan sebagai sebuah kebudayaan yang ada dalam sebuah komuniti kehidupan manusia, iaitu hasil-hasil dari pemakaian atau penggunaan tenaga serta teknologi yang digunakan dalam kehidupan mereka pada fasa perkembangannya. Manakala teori evolusi multilinear merupakan evolusi kebudayaan yang terjadi kerana terjalin erat dengan keadaan lingkungan di mana setiap kebudayaan memiliki culture core seperti teknologi dan organisasi kerja.
Oleh itu, berlakunya evolusi dalam sebuah kebudayaan yang ditentukan oleh hubungan yang terjalin antara kebudayaan tersebut dengan lingkungan yang ada di dalamnya. Walaupun banyak kajian yang telah dibuat ke atas teori evolusi Charles Darwin serta kajian bagi menyanggah maupun menolak teori tersebut, tetapi sehingga kini masih belum ada sebarang kajian ilmiah serta secara khusus yang dibuat berkaitan pemikiran Harun Yahya, khususnya kritikannya yang tiada menerima teori evolusi Darwinisme. Kajian ini bakal memberi fokus terhadap kritikan-kritikan oleh Harun Yahya terhadap teori evolusi Darwinisme dan pendapatnya dalam menyokong kritikan-kritikan beliau. Oleh itu, kita sebagai manusia harus mengingati bahawa bumi dan segala di atasnya merupakan hasil dari evolusi, termasuk manusia sebagai khalifah di muka bumi ini.